Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ini saya akan sentuh beberapa soalan berkaitan dengan exam latihan sepada perubatan yang akan diadakan pada 24 September nanti. Okey, saya buat video ni sebab saya nak jawab beberapa soalan yang ditanya oleh ramai calon berkaitan dengan exam. Mereka tak tahu apa persediaan exam yang perlu buat, bagaimana soalan ditanya, apa markah lulus dan sebagainya kan. Itu semuanya saya akan jawab dalam video pada kali ini, di mana saya harap dapat menjawab semua persoalan yang anda ada. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, dalam video ini saya akan sentuh mengenai beberapa soalan yang ditanya oleh ramai calon. Tak kisah mereka ada WhatsApp saya, mereka ada PM saya di Telegram, dan ada juga yang hantar email yang bertanyakan bagaimana untuk buat persediaan exam. Okey, pada malam ini, pada kali ini, saya akan menjawab 4 soalan yang biasa ditanya oleh ramai calon exam latihan perubatan ni. Sebab mungkin mereka ni sebab antara soalan ni saya sudah jawab dalam video saya yang pertama hari tu, yang berkaitan dengan topik-topik hot section A. Mungkin mereka mungkin lagi kurang faham. Sebab tu saya buat video ini khas untuk menjawab empat soalan yang famous, yang selalu ditanya dalam WhatsApp dan juga dalam Telegram saya. Saya harap dengan adanya video ini dapat merungkaikan persoalan yang anda ada. Mungkin ada yang segan ataupun ada yang malu-malu nak PM saya. So saya buat video ini khas untuk menjawab semua soalan anda. Alright. Okey, yang pertama iaitu dari segi persediaan exam. Okey, masih lagi yang ada yang kurang faham ataupun ada yang tak tahu apa section yang ditanya dalam exam ini. Okey, dari segi persediaan exam yang pertama ni saya akan explain. Okey, untuk exam anda pada 24 September nanti hanya ada 2 section. Okey, hanya ada 2 section, iaitu section A, pengetahuan am, di mana antara soalan ataupun majoriti soalan yang ditanya dalam session A itu adalah berkaitan dengan kesihatan. Itu anda bakal menjadi latihan sepada perubatan. So anda perlu ada sedikit pengetahuan terhadap dunia kesihatan, seperti bagaimana COVID menyerang, bagaimana untuk mengelak COVID. Okey, apa itu vitamin A, vitamin C, vitamin D. Okey, bagaimana apa itu protein. Okey, macam mana nak jaga kesihatan, macam mana nak elak daripada kena kencing manis. Itu antara beberapa topik ataupun beberapa soalan yang ditanya untuk section A. Okey, dia hanyalah berdasarkan pengetahuan am. So dia hanya fokus kepada kesihatan dan juga jawatan anda. Nanti anda bakal bergelar seorang pegawai perubatan. So soalan ni adalah berkisar tentang kesihatan. Okay? So dia tak ada soalan berkaitan dengan kerajaan, siapa Perdana Menteri, siapa kementerian tu kementerian ni, tak ada. Okay, tak ada. Dia hanya fokus kepada kesihatan dan juga jawatan anda ni. Okay? Okay, seterusnya section B. Section A adalah berkaitan dengan pengetahuan am, dan section B. Section B adalah kefahaman bahasa Inggeris. Okay, kefahaman bahasa Inggeris. So soalan dia adalah semuanya adalah bahasa Inggeris. So, dia akan ada 2 pecahan, iaitu pecahan pertama dia bagi satu artikel pendek dan dia akan soal beberapa soalan untuk menguji kefahaman anda terhadap artikel yang anda baca itu. Okey. Kemudian pecahan yang kedua adalah grammar. Grammar, English grammar. So antara soalan tadi adalah noun, pronoun, adverb, adjective dan sebagainya. So anda perlu mahir dalam English grammar ni. So bagi anda mungkin yang kurang mahir ataupun yang dah lama tinggal English
English grammar tu kan. So anda perlu brush kembali anda punya kemahiran grammar tu. Sebab soalan dia tak susah. Cuma ada beberapa pilihan jawapan tu dia adalah hampir sama. So kalau anda kurang mahir, so anda akan terperangkap lah. Dia pilihan jawapan tu hampir sama. Kan ada 4 pilihan jawapan kan. So pilihan jawapan tu lah hampir sama. So anda perlu mahir dan perlu baca betul-betul setiap pilihan jawapan yang diberikan tu. Okay? Alright. Okay, itu berkaitan dengan section A dan B. Faham Section A adalah berdasarkan pengetahuan am dan section B adalah kefahaman bahasa Inggeris. So, untuk pengetahuan anda, exam latihan pada perubatan ni dia tak ada soalan matematik. Okay, tak ada. Nahi. Okay, tak ada soalan matematik. So, anda tak perlu risau anda lemah dalam matematik kerana memang tidak ada soalan matematik. Dia hanya ada 2 section, pengetahuan am dan juga kefahaman bahasa Inggeris. Okay. Right, satu lagi soalan yang orang tanya adalah perlu ke hantar huraian? Perlu jawab teks kena type huraian ke? Kenapa dia A, kenapa dia B, kenapa dia C? Okay, jawapan dia tak perlu. Okay, tak perlu nak type huraian. Anda just perlu pilih A, B, C dan D sahaja. So soalan dia dalam bentuk objektif. Okay, objektif. So tak perlu nak hantar dalam pengiraan, nak hantar huraian, tak perlu nak hantar essay dan sebagainya. Okay, mudah saja. Just tanda saja A, B, C atau D. Jelas Okay. Alright. Itu berkaitan dengan format. Okay, format exam. Okay, saya harap anda jelas Okay. Okay, seterusnya berkaitan dengan pengurusan masa. Ini pun ramai juga yang tanya. Sebab soalan banyak, masa terhad. So mereka tanya saya, bagaimana untuk mengurus masa dengan betul? Okay, jawapannya adalah, okay, untuk section A ni, anda diberi masa selama 40 minit untuk menjawab 50 soalan. Okay, 40 minit, 50 soalan. So, anda perlu pantas menjawab. Okay, jangan buang terlalu banyak masa terhadap satu soalan tu. Baca, terus jawab. Baca, terus jawab. Kalau anda baca soalan tu dalam masa 20 saat, anda tak boleh beri jawapan. Anda tak tahu jawapan dia. So, anda boleh skip dulu. Skip dulu, kemudian boleh patah balik kalau ada masa nanti. Okay? Sebab untuk exam online ni, anda boleh forward, anda boleh backward, anda boleh skip dan boleh patah balik kepada soalan yang anda tinggal tu. Boleh? Boleh faham Okay? Sama juga ada untuk section B. Section B anda ada 20 minit untuk jawab 20 soalan. So, satu soalan 1 minit. So, anda perlu pandai urus masa. Jangan spend terlalu banyak masa terhadap satu soalan tu. Okay? Baca soalan, tengok jawapan. Kalau dalam masa 20 saat tak boleh jawab, skip. Okay? Sama juga untuk section A dan section B. Itu untuk anda urus masa dengan betul. Supaya anda boleh jawab ke semua soalan yang ada dalam section A dan juga section B. Okay? Jelas Okay? Alright. Itu dari segi pengurusan masa, dari segi format, kemudian topik. Topik yang biasa ditanya dalam exam. Okay. Untuk section A, antara topik-topik yang biasa ditanya dalam exam adalah dari segi kesihatan. Seperti yang saya betul tadi, kesihatan. Bagaimana terkena COVID, bagaimana nak urus COVID, bagaimana nak elak kena kencing manis, bagaimana nak elak darah tinggi,
bagaimana nak kesan sakit jantung, atau apa itu vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan sebagainya. So anda perlu buat sedikit ulang kaji lah. Buka balik nota sains dulu kan. Baca balik anda punya penjelasan mengenai vitamin, mengenai protein, mengenai karbohidrat, mengenai zat-zat, mengenai penyakit dan sebagainya. Okay, itu antara soalan yang ditanya untuk section A. Okay, dia tak ada soalan berkaitan dengan pentadbiran kerajaan dan sebagainya. Okay, dia hanya fokus kepada kesihatan dan juga jawatan anda, iaitu nanti sebagai pegawai perubatan. Okay. Dan untuk section B pula, dari segi topik dia adalah lebih kurang sama saja. Dia ada dua pecahan. Dia ada pecahan satu adalah dia bagi esei dan anda akan jawablah beberapa soalan berdasarkan esei tersebut. Dan pecahan kedua adalah grammar. So anda perlu mahir dalam dalam grammar tu. Okay. So perlu buat banyak latihan lah untuk refresh kembali anda punya kemahiran dalam English grammar tu. Okay? Right, itu selesai berkaitan dengan persediaan exam. Saya harap anda semua jelas Okay? Jelas kalau tak faham, anda boleh ulang balik video ini dari awal hingga ke sekarang ni. So anda boleh dengar semula dari segi persediaan exam. Okay? Okay? Itu dari segi persediaan exam. Faham kalau tak faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. Kemudian insyaAllah saya akan menjawab persoalan anda seberapa pantas yang boleh. Okay, right. Seterusnya, okay. Cara jawab dah explain, persediaan exam sudah explain, topik exam sudah explain, pengurusan masa sudah explain, matematik sudah explain, memang tak ada matematik Okey, yang terakhir. Yang ramai orang tanya. Okey, dari segi berapa markah lulus? Okey, berapa perlu lulus? Okey. Okey. Jawapannya adalah rahsia. Rahsia. Okey, ini adalah merupakan rahsia yang dipegang oleh SPA. Okey, tetapi satu je yang saya boleh explain, markah lulus ni dia akan adjust based on keseluruhan calon. Prestasi keseluruhan calon. Kalau sekiranya ramai yang lulus, ramai yang dapat markah lulus tu, baru dia akan naikkan sedikit markah lulus tu. Faham tak? Sebab dalam setiap exam dia ada kuota. Okay, berapa ramai perlu lulus dan berapa ramai yang akan gagal. Okay. So dia akan adjust kalau ramai yang dah tempat yang lulus tu, so dia akan adjust sedikit supaya dapat dengan kuota tertentu tu. Okay. So apa yang anda boleh buat? Okay, anda perlu fokus dengan persediaan exam anda, buat latihan, buat nota dan pastikan anda dapat betul sebanyak yang boleh. Okay, sebanyak yang mungkin untuk anda dapat lulus dalam exam 24 September nanti. Okay? Jangan terlalu memikirkan aku boleh dapat 80% ke, 90% ke, 70% ke, tak perlu nak fikir pun. Okay? Just fokus dapat betul sebanyak yang mungkin. Okay, kalau boleh, salah mungkin 1 atau 2 saja. Okay? Pastikan dapat betul sebanyak yang mungkin supaya peluang anda untuk lulus lebih cerah. Okay? Faham tak? Okay, dia memang tidak ada markah lulus yang spesifik. So, dia akan auto adjust berdasarkan prestasi keseluruhan semua calon dalam exam pada kali ini. Okay? Seperti biasa, latihan seperubatan ni memang ramai calon. So, dia open untuk Semenanjung, Sabah dan Sarawak. So, memang ramai calon. Dia punya bilang pun ramai kan, lebih 800 lebih orang dia nak ambil pada kali ini. So jumlah calon memang ramai,
So anda perlu bersainglah seberapa ramai yang mungkin. So anda perlu fokus untuk dapat betul sebanyak yang mungkin. Boleh? Okey. Saya harap saya dapat menjawab semua persoalan anda. Yang ini adalah himpunan soalan-soalan yang saya kumpul selama beberapa hari ini daripada mereka yang tanya saya di WhatsApp, di Telegram dan juga di email. So kalau anda masih lagi kurang faham, masih lagi tak jelas dengan bagaimana perjalanan exam ini, so saya harap anda boleh terus tanya di ruangan komen, okey? Dan insyaAllah saya akan menjawab seberapa pantas yang boleh. Okey? Alright. Kepada anda yang masih lagi blur, tak tahu nak cari nota dekat mana, tak tahu nak cari contoh soalan dekat mana, saya amat cadangkan anda terus dapatkan koleksi soalan rujukan exam yang kita keluarkan ini. Okey, anda boleh terus dapatkan rujukan exam melalui link yang saya beri di bawah ini, di scroll bar ini. Jadi itu link tipskerja.com/separa. Okey, sebab dalam rujukan exam ini sudah ada nota, ada 41 nota berkaitan dengan dunia perubatan dan ada 157 soalan section A. Okey. So semua contoh soalan tu dah kita himpunkan dari banyak exam yang lepas. Kita ubah sedikit dan kita masukkan ke dalam nota ini, dalam contoh soalan ini. So anda dah dapat biasakan diri dengan bentuk soalan exam. Okay? Kemungkinan dia diulang balik dan kemungkinan tak ada. Tetapi tak apa-apa, anda boleh dapat sesuatu dan boleh terus faham dan terus nampak bagaimana soalan exam ditanya. Okay? So kepada anda yang masih lagi belum dapatkan rujukan exam, saya amat cadangkan kepada anda untuk dapatkan sekarang melalui link yang saya beri di bawah ini, www.tipskerja.com/separa. Dan hadiah kepada anda yang dapatkan rujukan exam melalui link yang saya beri ini, anda akan dapat satu nota yang terkini, satu nota terbaru berkaitan dengan latihan sepada perubatan 2001, yang anda akan dapat di tempat lain. Dan anda juga saya akan invite masuk dalam grup VVIP, di mana dalam grup VVIP ini kita akan berbincang dengan lebih lanjut, dengan lebih clear berkaitan dengan exam pada 24 September nanti. So pastikan jika anda belum dapatkan rujukan exam, terus dapatkan sekarang melalui link yang saya beri di bawah ini, tipskerja.com/separa. Okey, jelas Alright, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya harap anda jelas dalam penjelasan saya pada malam ini, pada kali ini. So sekiranya anda masih lagi kurang faham, anda boleh terus tanya di ruangan komen. InsyaAllah saya akan menjawab soalan anda seberapa pantas yang boleh. Okey, right, kita jumpa lagi pada video akan datang. Anda yang terbaik. Assalamualaikum.